mimbar Masjid Al-Aqsa yang telah ditukar baru oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia ketika dia menang, dia bermanifesto, kalau aku menang, aku tukar mimbar. Menang sungguh 1187, dia tukar mimbar Masjid Al-Aqsa dengan Masjid Hebron. Dan ditemui dalam catatan sejarah, mimbar itu ada kesan ukiran daripada tanah Melayu. Maksudnya, dah ada orang bangsa sentuhan tanah Melayu 1187, dan catatan itulah yang tersembunyi di bawah Masjid Al-Aqsa. Maksudnya, kita ni hanya tunggu masa untuk meneruskan legasi kesinambungan, sumbangan dan hubungan antara Melayu dan Al-Aqsa sebenarnya dah lama wujud. Ya Allah, Kau saksikanlah himpunan dan pertemuan umat ini bernaung dan berpayung di bawah satu lembayung, ya Allah. Rahmatullah, mardhatillah. Sebagaimana Nabi kami menyatukan hati-hati umat Muhajirin dan Ansar, Aus dan Khazraj, bernaung dan berpayung di bawah lembayung Madinatul Munawwarah. Seluruh kekuatan dan kekuasaan Islam mendominasi dan menguasai 2/3 dunia. Ketika hati-hati umat dan jiwa-jiwa umat dihimpun dan dikumpul di bawah lembayung masajid, di bawah lembayung masjid rumahmu ya Allah, menjadi saksi bukti bahawa kekuatan dan kekuasaan Islam akan hanya mampu bertapak ketika hati umat dipasak, diarah dan dikerah untuk memberikan fokus tumpu bila berada di bawah rumahmu ini ya Allah. Sebagaimana Engkau satukan Muhajirin dan Ansar sehingga terbinanya Daulah Madinah Munawwarah, maka Engkau satukanlah hati-hati jiwa-jiwa umat, dari utara membawa sejahtera, dari timur membawa makmur, dari barat membawa berkat, dari selatan membawa kawan dan teman-teman. Apa tanda burung perapat mematuk bunga di saban senja? Apa tanda himpunan umat menzahir cinta demi Al-Aqsa dan demi agama? Mana mungkin kita tinggal diam di saat saudara dan umat yang seakidah dengan dengan kita dibedil oleh meriam. Mana mungkin kita tidak peduli sedangkan wanita-wanita Palestin kehilangan anak dan suami. Mana mungkin kita tidak ambil tahu sedangkan anak-anak Gaza dan Palestin yang tidak bersenjata dihujani oleh peluru. Biarpun jasad mereka dihujani oleh peluru, namun mereka tetap berkayuh, bertatih, berjalan, merangkak setapak demi setapak untuk sampai ke Masjid Al-Aqsa. Peluru menghujani setiap langkahan, namun wajah dan kakinya tetap sampai dalam rumah Allah. Kita bukan dihujani oleh peluru, tetapi baru dihujani dengan air yang lemah sifatnya. Dah muka dah tak nampak kat masjid. Baru hujan air, belum lagi hujan peluru. Malunya kita pada Al-Aqsa, malunya kita pada anak muda 5 tahun, 6 tahun. Bam, 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 bam. Peluru datang berdarah, memijak kaki ke bumi Al-Aqsa. Datang mereka bermodalkan darah. Datang kita hanya bermodalkan lena. Syukur Allah SWT masih ada bumbung untuk kita bernaung. Masih ada tiang untuk kita bersandar. Masih ada kapet. Cantik kapet. Kapet datang jauh, Pakistan datang. Masih ada kapet untuk kita sujud tuan-tuan. Masih ada TV. Baru rasmi malam ni. Oh, mantap. Alhamdulillah. Rupanya Ustaz Manis juga kena rasmi ya. Dan yang diucapkan. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, syukur Allah SWT yang saya muliakan. Tuan Imam, pimpinan masjid, harmoni, aman, damai, sentosa. Hilang seketika penat saya melihat masjid tuan-tuan. PA system saya bagi 9.1/10 markahnya. Alhamdulillah. Saya orang audio. Jadi benda pertama yang saya nilai adalah PA system dulu. Beritahu siap-siap. Secara jujur ya. Ni kira 9.1 ni kira okey lah. Motivity Panasonic. Okey. Jawatan kuasa pengurusan pentadbiran dan juga pemerintahan. Pemerintahan lain macam. Pentadbiran masjid yang sentiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah. Yang akan sentiasa diperkasa
Tuan-tuan, kita masukkan nama-nama AJK ni dalam doa kita. Kerana tanpa mereka, siapalah pahala kita. Tuan-tuan, boleh pahala malam ni bukan sebab saya, tapi sebab AJK yang memberi ruang dan peluang jemputan. Saudara Muhammad. Jadi tanpa siapalah jemaah tanpa jawatan kuasa, dan tanpalah siapalah jawatan kuasa tanpa jemaah. We need and we need each other. Saling memerlukan. Saudara Muhammad. Juga yang tidak dilupakan para pengamal perubatan pula. Pengamal media. Pengamal perubatan ni. Nampak sangat penat mengajar. Okay, perakam-perakam, mudah-mudahan tidak ada fitnah yang terhasil bila rakaman. Mudah-mudahan rakaman ni rakaman yang berpahala. Bukan rakaman yang boleh mencipta murka dan juga fitnah di mana-mana. Ibu-ibu dan ayah, ibu-ibu di belakang, ibu-ibu okey ke? Kenal ke Ustaz Manis ni? Kenal? Jumpa kat mana tu? Market? InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ucapkan tahniahlah sekali lagi pihak masjid. Okay, kerana berani menjemput Ustaz Manis. InsyaAllah, Alhamdulillah. Jadi saya kira masjid ni bukanlah kali pertama saya sampai, cuma kali pertama berkuliah lah. Okay, saya sampai hanya tumpang makan dekat sebelah. Okay, jadi Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dah rasa sate tuan pengerusi. Alhamdulillah, terima kasih. Pengerusi payung sate. Rupanya sebelum kuliah tu kena ada pengkeras tu. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah tuan-tuan, insyaAllah. Jadi izinkan saya untuk melanjutkan bicara perkongsian, dan bukanlah pengajaran, bukanlah ajaran daripada saya, bukanlah saya mengajar, tapi insyaAllah lebih daripada berkongsi. Mudah-mudahan menjadi bukti saksi di pada mahsyar nanti. Saya telah sampaikan. Yang membuka hidayah adalah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah tidak menilai sejauh mana ramai ataupun berjayanya sesebuah program. Allah tidak menilai sejauh mana viral ataupun tular sesebuah rakaman. Itu bukan penilaian Allah. Penilaian Allah kepada jawatan kuasa, hampa buat lagi. Berjaya atau tidak, itu urusan aku. Tapi Allah kata, yang penting you do the best, I will do the rest. I give you the rest. Buat yang terbaik. Selebihnya biar aku yang bagi nilai. Kamu buat yang terbaik. Jangan tunggu orang datang ramai baru nak buat. Buat dulu sampai orang datang ramai. Jangan tunggu ramai dulu baru panggil Ustaz Manis. Dia tu. Alhamdulillah, panggil Ustaz Manis sampai dapat TV baru. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan, insyaAllah kita berikan saya alam. Nah, starting ni kena ambil mood sikit Major kan. Okay, tuan-tuan, insyaAllah sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita nak berbicara tentang satu tajuk yang saya kira tuan-tuan dah memang dah mimpi-mimpi dah ni. Tuan-tuan, bila berbicara tentang musibah, krisis Israel dan Palestin ni, ataupun Israel Hamas, kerajaan Israel dan Yahudi, mereka mengatakan, mengisytiharkan krisis ini antara krisis Israel dan Hamas. Sebab apa tuan-tuan? Sebab antara parti politik, Hamas parti politik, di bawahnya ada sayap militer Brigade Al-Qassam, sengaja dimomokkan, dimainkan sentimen bahawa ini krisis Israel dan Hamas, bukan Israel dan Palestin. Ini sogokan yang dibuat oleh pihak Israel. Sebab apa? Sebab dia tak mau dunia ambil tahu dan campur tangan. Ini krisis antara kami dengan Hamas lah, bukan dengan Palestin. Sengaja diumpan agar kita tak ambil peduli. Maka seluruh dunia bangkit. Wahai Israel, cermin muka hampa elok-elok sikit. Ini bukan cerita kemanusiaan, tetapi krisis ini krisis agama. Krisis ini krisis bangsa. Krisis ini krisis maruah. Krisis ini krisis saudara kami seagama yang sujud ke arah satu kiblat yang sama. Mana mungkin kami tinggal diam di saat mereka dibedil oleh Maryam. Mana mungkin kami buat tak tahu. Sedangkan tanah itu adalah tanah kami bersama sejak puluhan tahun yang lalu. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa kita mesti bersolidariti? Kenapa mesti ambil tahu ni? Kali ni tuan-tuan agak luar biasa. Sedangkan krisis ini krisis yang pernah berlaku, telah berlaku. It's already 75 years ago. 75 tahun yang lalu. Tapi kenapa kali ini dan tahun ini seolah-olah umat baru bangkit?
Sebelum ni kita tak pernah tahu pun, bukan tak pernah tahu. Tahu tentang berlakunya krisis. Tapi tak tahu pun di Al-Aqsa tu ada apa. Bawah Al-Aqsa ada apa. Kenapa berlaku serangan 7 Oktober? Why? Kali ini seolah-olah kita ditampar. Seolah-olah kita sedang diketuk. Seolah-olah kita sedang dibangunkan oleh mimpi yang lena. Lena yang panjang. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Ya ayyuhal muddathir qum fa'adhir. Kata Allah, wahai bangkit umat, kamu lena lagi, Al-Aqsa nak runtuh dah ni. Tanah Palestin orang nak ambil dah ni. Saudara seagama kalian sedang dipijak, diinjak-injak, apa nganga lagi? Mana wahai bangsa, wahai umat manusia, tanah itu tanah kalian. Masjid itu masjid kalian. Negara itu negara kalian. Nganga lagi, lena lagi. Kum! Allah mengejutkan kita. Maka kali ini, krisis luar biasa. Semua dunia, negara, tanah, jajahan, pelusuk, kampung, masjid, sibuk bersolidariti. Sebab apa? Sebab selama ni kita lena. Kali ini Allah mengejutkan kita. Baru semua tentang memberikan fokus tumpu. Sampai anak-anak pun tanya, mak, ibu-ibu. Kenapa kita kena ambil tahu pasal Palestin ada apa Apa tuan-tuan nak cerita ke anak-anak ni? Anak-anak tanya, kenapa kena pakai maflah? Kenapa kena dengar cerita tentang Palestin? Apa kaitan Palestin dengan kita tanah Melayu? Maka nak jawab apa? Sebagai jawapannya tuan-tuan, seruan untuk ambil tahu tentang Palestin ni adalah perintah al-amru minallah. Apa dalil dan buktinya? Allah menyebut tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cerita dan kisah tentang Palestin pada 5 ayat. Paling kurang surah Al-Anbiya ayat 71. Saya ringkaskan. Nabi Ibrahim diarah dan dikerah, kamu bela tanah Palestin ketika engkau dihalau oleh Namrud ataupun Namrud daripada Ur, daripada Sanli Urfa, naik ke Haran, Iraq, Mesopotamia, akhirnya berjalan alladzi barakna, sampailah Allah pijakkan kaki Nabi Allah Ibrahim AS sehingga akan stop di pit stop checkpoint Palestin. Maka Nabi Ibrahim pun disuruh oleh Allah untuk bela bumi Palestin. That is why kenapa keturunan kita, seluruh bangsa keturunan utama dunia, Rom, Yahud, Melayu, berasal daripada tanah wilayah Palestin. That is the point. Itu punca kuasa. Nabi Ibrahim pun Allah suruh. Maksudnya, seruan ambil tahu tentang Palestin adalah seruan daripada Allah. Perintah daripada Allah. Bukan sebab viral. Bukan sebab bermusim. Ini Allah suruh. Surah yang kedua. Surah Al-A'raf 137. Nabi Musa ketika menyelamatkan diri daripada Fir'aun. 70,000 bala tentera Bani Israel. Ketika Nabi Musa AS menyelamatkan Bani Israel, sebahagiannya adalah Yahudi, keturunan anak-anak Nabi Yaqub yang hidup lama di Mesir, berjalan keluar daripada Fir'aun, keluar daripada Mesir sampai ke Laut Merah. Faqul nadrib bi'asaqal bahr, wahai Musa, selamatkan umat engkau, selamatkan umat engkau. 70,000 tentera dan juga Bani Israel, rakyat-rakyat Bani Israel, umat Nabi Musa AS diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Faqul nadrib bi'asaqal bahr, wahai Musa, belahlah laut itu dengan tongkatmu, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Nabi Musa tak tahu apa akan jadi seterusnya. Maka itu perintah Allah. Maka dipukulnya Nabi Musa. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, Laut Merah buat kali pertamanya dalam sejarah dunia. Macam tengok filem. Ini tutup lampu ni. Asal tak rasa asal. Tak support lah AJK Technical ni. Sallallahu Muhammad, tuan-tuan. 70,000 bala tentera terpinga-pinga, terkejut. Sebab apa? Laut terbelah membentuk 12 laluan. Maka itulah sejarah
12 keturunan Bani Israel Yahudi. Dum 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 dum. Di belakang ratusan ribu tentera Firaun mengejar. Yang 70 ribu Bani Israel ikut laluan. Bila terbelahnya laluan, lautan terbelah membentuk 12. Kita tak terbayang, tuan-tuan. Walaupun saya cuba sampaikan dengan penuh dramatik, tak boleh bayang sebab kita tak hidup zaman tu. Cukuplah sekadar kita faham teori, laut terbelah sampai ke dasar, lalu tengah di dasar lautan, kanan laut, kiri laut. Siapa boleh sebut kat saya, siapa ada pengalaman kita jalan tengah laluan, di kanan kiri laut? Kat mana? Ada tak? Di Malaysia ada tak? Ya, ada. Di Suria, KLCC. Aquaria kan? Aquaria, Underwater World, Langkawi. Dan kita masukkan, ibu, ikan lah, air. Tapi itu hanya satu laluan. Dan setinggi mungkin 10 meter, 20 meter. Ciptaan manusia. Ini ciptaan Allah. The most and the biggest aquaria in the world. Setinggi gunung. Membentuk 12 laluan. Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah yang ada iman dan ada nilai sirah, dia bawa anak pergi aquaria dan juga underwater world, dia boleh kaitkan. Dahsyat tak aquarium ni? Dahsyatnya ibu yang beriman. Ayah yang ada fakta sirah dan sejarah dan melayan baru besar manis video, dia akan kata, wahai anakku, ini baru ciptaan manusia. Kamu dah kagum macam mana Allah buat pada zaman Nabi Musa ketika diikuti oleh Bani Israel, tinggi lagi daripada akuarium ni. Betul ke ibu? Anak disuntit oleh iman dan akidah. Itu ibu yang ada nilai sirah. Sebab tu punca Palestin ni, dia telah membuka ruang yang keilmuan dan keintelektualan. Minda dan jiwa kita dibuka, belajar tentang sirah, gali sejarah. Kita tahu tentang sejarah Nabi-Nabi Al-Anbiya wal Mursalin. Yang selama ni kita hanya zero. Maka Palestin adalah peristiwa yang menghidupkan hati-hati dan jiwa-jiwa yang kosong. Selama ni kita kosong, tak tahu benda apa tentang Palestin. Kalau saya tanya tuan-tuan, sebutkan pada saya 3 benda yang tuan-tuan tahu. Any informations, any maklumat yang tuan-tuan tahu tentang Palestin sepanjang kita hidup. Benda apa yang tuan-tuan boleh sebut pada anak? 3 benda. Kalau tidak kena musibah kali ini, maka kita tak akan ambil tahu. Maka itulah musibah ini adalah rahmat untuk membuka sesuatu yang tertutup, menjernih sesuatu yang keruh, meluruskan sesuatu yang bengkok, menyatukan sesuatu yang terpecah. Sudah-sudahlah, Allah kata, sebabkan politik kalian bergaduh, sebabkan harta kalian menjauh, tak nampak muka di masjid. Sebabkan meeting kalian tak sempat singgah. Sebab dunia ni kalian sibuk dan berpecah, berbalah, bermusuh, bergaduh. Cukup sudah, cukup sampai di sini saja. Aku berikan musibah ini agar kalian bersatu kembali. Demi agama, demi Aqsa, bukan masa untuk berbalah dan berpecah. Musibah ini menyatukan hati umat. Itu dia punya point sebagai mukadimah. Mukadimah pun sejam. Muslimin dan muslimat. Bila sebut tentang musibah, tuan-tuan, ada 3 kriteria. Boleh connect. Situ dia live dia kena macam mana? Dia kena terus on je itu. Okey. Tuan-tuan, musibah ni ada 3 keadaan. Apa sahaja musibah yang berlaku dalam hidup kita, tuan-tuan, ada 3 keadaan. Yang pertama, kita sebut musibah lah. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama ialah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebut musibah ini ialah benda yang memang datang direct daripada Allah. Adakah peperangan ini datang direct daripada Allah? Itu situasi pertama. Mungkin dalam hidup kita, tuan-tuan, aksiden, kemalangan, kehilangan, kerosakan, kematian. Kadang benda tu asbab daripada kita. Kadang benda tu memang direct daripada Allah.
musibah adalah untuk memadam dosa. Musibah adalah untuk mengangkat darjat. Maka darjat umat akan terangkat dengan musibah. Tuan-tuan, kalau kita dapat nikmat, contoh kita ambil duit. Ambil duit, cucuk dinding. Keluar duit, mesin ATM. Ketika kita pegang duit, tuan-tuan, dari mesin ATM, berapa orang yang tuan-tuan pernah dengar, dia sebut nama Allah, duit. Pernah tak orang, tuan-tuan dengar, orang ambil dapat duit, dia sebut nama Allah. Siapa pernah jumpa? Ataupun tuan-tuan sendiri, ambil duit, dapat duit, Allah, duit. Berapa orang? Pernah tak jumpa manusia macam tu? Tuan-tuan okey ke? Can you follow me? Macam tak ada perasaan je? Why you want me to follow you? Adakah tuan-tuan masih terkesima ke apa ni? Terkejut ke ni? Okay. Kita pegang duit, kita takkan sebut nama Allah. Tetapi duit yang kita pegang, melangkah keluar, tersepak longkang, sehelai 50, jatuh dalam longkang. Kita sebut apa? Allah. Ketika dapat duit, Allah is no. Tak wujud nama Allah. Ketika duit jatuh, barulah nama Allah tersebut. Secara automatically keluar nama Allah. Betul? Apa pelajarannya? Nikmat tidak menyebabkan manusia dekat, rapat, erat pada Allah. Tapi hanya musibah menyebabkan manusia lebih mendekat. Di antara falsafah kenapa hikmah berlakunya musibah, macam tadi saya sebut, barulah nak ambil tahu, barulah nak berhimpun, barulah nak berkunut nazilah, barulah nak bersolat hajat, umat menghimpun, bersatu. Itu antara benda yang paling besar kita belajar daripada musibah. Musibah itu menyatu, bukan memecah. Mendekat, bukan menjauh. Sallallahu alaihi wasallam. Okay, itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, musibah juga boleh berada dalam situasi disebut sebagai, Allahumma salli ala Muhammad, hukuman. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kadang-kadang musibah ini boleh jadi dia adalah hukuman daripada Allah. Tuan-tuan, dalam hidup kita, kesalahan, kekhilafan, ketelanjuran dosa kita, tak semua boleh dipadam dengan istighfar, taubat dan solat hajat. Tak semua. Ada musibah yang hanya boleh dipadam dengan, ada dosa yang hanya boleh dipadam dengan musibah. Solat hajat, taubat, istighfar, itu bagus. Tapi kadang ada dosa kita yang terlalu besar dan berat, tak mampu dipadam oleh amalan-amalan ringan dan kecil. Umpama macam kita naik kapal, langgar. Kapal Titanic. Kapal Titanic. Kapal dengan batu, tuan-tuan. Kalau kapal lagi besar daripada batu, mungkin batu tu akan pecah. Betul? Tapi kalau batu lebih besar daripada kapal, kapal yang akan pecah. Maksudnya apa? Antara kesalahan kita dengan keampunan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Amalan kita untuk memadamkan dosa, amalan tu kena lagi besar berbanding dosa. Kalau dosa lagi besar berbanding amalan, maksudnya tak cukup amalan kita. Maksudnya Allah kena buat satu benda yang lagi besar untuk memadam dosa kamu, iaitu kematian, aksiden, kemalangan. Itu hukuman untuk padam dosa kamu di dunia. Maka redalah ya Allah. Mungkin peperangan di Palestin, cara untuk Allah angkat darjat rakyat Palestin. 20,000 syuhada. Mereka menangis di dunia, tetapi ketawa mereka lah yang paling bahagia. Orang paling banyak menangis di dunia adalah orang yang paling banyak ketawanya di syurga. Maka cemburulah kepada umat Gaza, hari-hari menangis di dunia, tetapi mereka ketawa berterbahak-bahak di dalam syurga. Kitanya yang hari-hari ketawa, esok menangis tersungkur di pintu syurga. Sallallahu alaihi wasallam. 2. Yang ketiga, kondisi krisis. Tak boleh connect. Macam mana? Okey, tak apa. Okey, so pelajaran yang kita ambil seterusnya, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah kondisi krisis yang ketiga. Dia mungkin juga peperangan ini adalah aturan dan percaturan musuh. Allah nak beritahu bahawa dalam hidup kita ni hati-hati. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah kata,
kamu tidak akan dapat dipisahkan dengan musuh. Siapa yang memusuhi Nabi, wajib kamu musuhi. Boleh faham? Siapa yang memusuhi Nabi, maka kita wajib memusuhi dia. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ada berlaku satu krisis. Tak tahu di mana musuh kita sebenarnya. Dalam rakaman ustaz-ustaz di YouTube dan seumpamanya, penuh ribuan, puluhan ribu cyber troopers. Yang geng-geng palatau ni. Ustaz ni belajar mana, tak tahu apa semua. Semua pakai duk serang, duk hentam. Dia menjadikan ustaz dan asatizah ni musuh dia. Sedangkan musuh kita yang sebenar adalah Yahudi. Kenapa tak pergi serang, tak pergi kecam Yahudi tu? Tuan-tuan setuju dengan saya? Kita ni kadang-kadang berkawan dengan lawan, berlawan dengan kawan. Tak tahu musuh kita yang sebenar. Itulah Islam makin parah. Kamu menentang kawan kamu. Jangan berlawan dengan kawan. Dan jangan berkawan dengan lawan. Kita hari ni, dengan kawan sepatutnya kita lawan. Dengan kawan sepatutnya kita kawan, tapi kita berlawan. Dengan lawan sepatutnya kita lawan, tapi kita berkawan. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Seterusnya. Kenapa zaman ini, peperangan ini tuan-tuan penuh dengan musibah? Sebab Nabi sebut kita berada di zaman dia. Zaman apa? Zaman yang disebut sebagai fitan ataupun fitnah. Inna baina yaday sa'ah laharjan. Sesungguhnya peperangan dan krisis Israel dan Palestin ni tuan-tuan adalah satu, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, apa yang berlaku di Palestin sebenarnya adalah ujian untuk kita. Ujian untuk kematian mereka adalah ujian kita. Tangisan mereka adalah ujian kita. Penderitaan mereka adalah ujian kita. Contoh yang paling mudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Seorang ayah yang jatuh sakit. Seorang ibu yang lapar. Seorang ayah yang rebah, lapar. Kita ada 12 orang anak, 7 orang anak. Dalam 7 orang anak tu tuan-tuan, anak yang mana yang mula sampai di rumah dulu bila mak dia lapar. Anak yang mana yang mula bank in dulu bila dapat gaji. Ayah lapar, ujian untuk anak. 7 orang anak. Yang mana satu anak dia yang mula-mula sampai bila ayahnya jatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya sebut dekat khutbah di Sungai Petani. Ada seorang anak, dia ketandua, dia pegang tangan ayah, dia peluk dakak tengah-tengah khutbah, menangis doang. Rupanya ayahnya memang betul-betul baru sakit. Baru baik daripada baik sakit. Tuan-tuan, kadang-kadang hidup manusia, tuan-tuan perasan tak? Kadang-kadang Allah takdirkan anak bongsu paling lambat kahwin. Dan anak bongsu itulah paling lama duduk dengan mak ayah. Kadang-kadang ayah dan mak ni buat rotation. Bulan pertama rumah anak sulung, bulan kedua rumah anak nombor 2, bulan ketiga rumah anak nombor 3. Sampai habis rotation, pusing balik. Dan dalam ramai-ramai anak tu, mak dan ayah ni kadang-kadang dia akan ada lebih selesa dengan mana-mana anak. Bukan semua. Walaupun rotate, lalu mak kata, ayah kata, tak apalah, mak nak duduk rumah asu, ucu, anak bongsu. Dalam banyak-banyak rumah, mak pilih rumah kita. Kenapa? Sebab ketika mana mak lapar, ketika mak jatuh, mak tahu anak mana yang boleh faham denyut nadi. Tak semua anak yang faham mak dia suka makan apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Poin saya tuan-tuan. Bangsa Kan'aniyun dan rakyat umat Gaza jatuh dan runtuh. Bangsa mana? Negara mana? Pemimpin yang mana? Masjid yang mana paling mula-mula buat solidariti dan tabung? Allah uji kita. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Aku ciptakan kematian, kehidupan untuk aku uji dalam kalangan kamu yang mana yang paling baik amalannya. Kita azan dulu. Tuan-tuan, nak tahu apa kesinambungan dia? Kalau tuan-tuan nak tahu, jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. So, kita faham, ujian, bala dan musibah di Palestin tak kisah di mana-mana tuan-tuan. Di Kashmir sebenarnya, banyak lagi negara yang lagi teruk. Di Kashmir 15,000 ditembak oleh polis India. Muslim Uyghur
ditembak oleh China. Dan di Syria, tentera Bashar al-Assad, Syiah membunuh Sunni 30,000 sehari. Lagi dahsyat daripada Israel, tapi kita tak pernah beritahu. Nak beritahu bahawa Islam sedang disepak terajang dalam keadaan kita masih lena merebut harta, takhta, kerusi, jawatan, pangkat. Satu persatu jajahan wilayah Islam diambil, kita nganga. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey. Kenapa berlaku musibah pada zaman kita? Satu hari Huzaifah Al-Yamani menyampaikan satu hadis yang panjang, saya ringkaskan padat. Nabi kata, umat kita ni tuan-tuan, umat Nabi Muhammad SAW ni, ketika Nabi wafat, sebelum Nabi wafat, Nabi Allah tanya, what is your last request? Permintaan. Nabi kata, aku nak minta umatku ni menjadi umat yang paling ringan siksa di mahsyar. Itu Nabi minta. Allah makbulkan. Dengan syarat, aku boleh makbulkan permintaanmu, wahai Muhammad. Umat engkau akan menjadi umat yang paling ringan siksaan, paling sekejap. Mati paling lambat. Duduk dalam kubur paling singkat. Bangkit paling cepat. Masuk syurga paling cepat. Duduk dalam syurga paling ramai. Ini keistimewaan hak umat Nabi Muhammad. Dengan syarat, di dunia mereka terpaksa melalui, merempuh dan menempuh ujian asyadul bala yang paling berat dan dahsyat yang tidak ada pada umat-umat terdahulu. Mereka akan terpaksa bertemu dengan Yahudi. Mereka akan terpaksa diganggu masjid mereka. Mereka akan, zaman ni juga zaman yang Armageddon, Malhamah Al-Kubra. Zaman yang ada penjajah. Zaman yang akan bertemu dengan Dajjal Al-Kubra, Dajjal Al-Masih. Zaman ini. Sebab apa? Sebab Nabi minta, sebab yang penting umatku ringan di mahsyar. Maka nak sampai nak dapat KPI dan nak capai impian untuk meringankan siksa di mahsyar, tuan-tuan. Nak tak nak, we have no choice. Maka kita terpaksa harung ujian dan bala, asyadul bala di dunia. Yang penting, mahsyar kita ringan. Boleh faham, tuan-tuan? Kalau diberi pilihan, tuan-tuan nak berat di mahsyar atau ringan di dunia? Berat di dunia, ringan di mahsyar? Pasti kita nak ringan di mahsyar. Tak sampai sanggup, tuan-tuan. Yauma yafirul mar'u min akhi. Matahari sejengkal atas kepala. Tak tertanggung, ya Allah. Kami nak ringan. Kami nak ringan. Kami nak cepat. Okey, fine. Boleh. Dengan syarat. Di dunia, kamu kena tanggung. Dibom, dibedil meriam, runtuh masjid, disepak terajang, dibunuh. Berani sanggup tanggung nak? Boleh. Dengan syarat, kami nak ringan mahsyar. Maka redalah dengan ujian ini. Okey, maka kita faham. Orang yang reda. Sebab tu, tuan-tuan, umat dan rakyat Gaza, tuan-tuan tengok dalam 3 minggu lepas, seorang Muhammad Walid Yasir, umur 25 tahun. Bam! Kena bom mortar. Paha sampai ke kaki, kudung. Hancur. Tangan dan pinggang masih ada. Ditolak atas stretcher. Hospital Fil Mustashfa. Gaza. Di Shifa. Hospital Shifa. Wartawan datang. Kaifahal ya akhi? Wartawan menangis. Apa khabar saudara, wahai Yasir? Dia boleh terjawab, tersenyum, tuan-tuan. Waalaikumsalam, ana bi khair, ana bi khair. Ana enta bi khair. Apa? Kudung dah ni, paha hang ni. Kita kalau tahu paha kita kudung, kaki kudung. Jadi apa, tuan-tuan? Kita tak boleh jalan dah. Kita akan ambil masa untuk terima kenyataan. Kita jadi OKU. Hilang ingatan sekejap. Aku nak terima macam mana ingatan? Aku nak terima kenyataan macam mana ni, kakiku kudung. Itu kita. Tapi rakyat dan umat Gaza tersenyum. Dia kata apa? Alhamdulillah, kakiku kudung. Itu tanda Allah ganti dengan sayap di syurga. Yang kedua, Alhamdulillah, kakiku telah mendahului aku dalam syurga. Ui, tuan-tuan. Ada tak orang Malaysia boleh jawab macam tu? Kalau Allah uji sesuatu. Ayah meninggal, mak meninggal, anak meninggal. Anakku sedang berlari-lari di dalam syurga. Sallallahu alaihi wasallam. Iman seseorang. Sebab tu di Gaza ni, tuan-tuan, cara sembang mereka tak sama dengan cara sembang kita. Cara sembang kita, lepas ni nak makan kat mana kat mana nak makan Kita kira dunia, kira makan. Buka mata makan, tutup mata pun makan. Itu kita. Cara umat Gaza, entah nak syahid kat mana? Entah nak jihad kat mana? Entah nak meninggal kat mana? Cara sembang mereka tidak ada dunia. Tu level. Sebab apa? Palestin, bumi Syam adalah darus syuhada. Bumi yang ada darah jasad Nabi. Pijak aja, maka dia kuat. Sebab tu, tuan-tuan, menjadi jawapan kenapa 3 hari, 5 hari, seminggu rakyat Gaza tak makan. Tapi kuat. Sebab tanah yang berkat, badan sihat.
Rezeki yang berkat, badan sihat. Masjid yang berkat, hubungan jemaah rapat. Rumah tangga yang berkat, isteri dia bertambah. Bukan Sorry ya. Dia tidak dikatakan alif tega, sorry, ya Allah. Ustaz jangan cari pasal kau tak balik. Tak balik dah aku malam ni. Okay? Ibu okey ke? Emosi stabil tak? Okey? Stabil ke? Ya Allah, iman kuatnya. Kalau macam tu, saya nak sambung tajuk ni lah ya. Tajuk kita sebenarnya adalah poligami. Bukan. Okey, sama-sama. Allah SWT. Okey. Jadi Gaza, Palestin mengajar kita arti allazi barakna haulah. Mereka pijak tanah yang Nabi pijak. Mereka jaga masjid yang Nabi bina. Sebab tu tuan-tuan, pijak bumi Palestin ni, dia refresh kita punya jihad. Yang tak larat jadi kuat. Yang lemah jadi kuat. Ui, tak boleh nak sembang sebab kita tidak berada di situ. Sebab tu rakyat Gaza tersenyum 3 hari tak makan. Sebab bumi tu bumi ardul barakah. Dia ada kuasa gaib. Dia ada energi yang tak nampak. Yang Allah suntik. Allah kenyangkan mereka dengan roh jihad. Brigade Al-Kataib Al-Syahid Al-Qassam hanya 22,000 kekuatan anggota. Bertemu dengan 1.1 juta. Keahlian dan keanggotaan rekrut tentera Israel. Kenapa 1 juta tak mampu mengalahkan 22,000 keanggotaan rekrut regimen Batalion Al-Kataib Al-Syahid Al-Qassam? Kerana Al-Qassam tidak bertarung dengan jasad. Mereka bertarung dengan roh. Tuan-tuan dengar kuliah bukan dengan jasad, bukan dengan telinga, dengan roh. Saya bercakap bukan dengan mulut, saya bercakap dengan roh, sebab tu penat akan jadi kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Islam bukan agama jasad, tapi Islam tertegak dengan roh. La tataharukul ajsad illa biidnil arwah. Imam menjadi imam bukan dengan mulut. Ya betul, dia mengaji, dia baca dengan suara, dengan mulut, tetapi dia mengalunkan dengan roh yang menggetar, yang memasuk dalam hati jiwa umat. Satu imam bila Allahu Akbar, dia pegang hati jemaah. Hati jemaah duduk berada di tangan imam. Imam menentukan menangis atau syahdu, vibe masjid dipegang oleh imam. Bukan hanya melangkah jadi imam, bukan hanya mikrofon Allahu Akbar. It's not that. Bukan hanya itu sahaja tugas imam. Dia pegang roh dan jiwa. Tuan-tuan, Brigade Al-Kataib Al-Syahid Al-Qassam, Muhammad, mereka bukan bertarung dengan Israel. Mereka bertarung dengan 10 kekuatan anggota tentera dunia. Sebab dikeliling Israel, US, NATO, Perancis, Itali, negara-negara bersekutu Israel, contohlah ada 10. 10 kekuatan anggota tentera sekutu bergabung dengan Israel. Sedangkan Al-Syahid Al-Kataib Al-Qassam hanya sendiri. Dahsyat tak dahsyat Al-Qassam? Mereka bertempur dengan 10 negara. Tak faham? Mereka bukan melawan dengan Israel. Mereka berlawan dengan 10 kekuatan anggota tentera termasuk Israel. Sebab di belakang Israel 10 negara. Tu kalau kalau 10, mungkin lebih. Sekutu musuh-musuh bergabung dengan Israel untuk melawan dengan Al-Kataib Al-Syahid Al-Qassam yang tak ada siapa nak boleh sokong dan lindung sebab tak boleh masuk sepadan. Dahsyat. Sebab tu saya kata Al-Qassam tidak berlawan dengan jasad, tetapi berlawan dengan roh. Sebab tu 75 tahun mereka tak pernah dikalahkan. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu masak nasi bukan dengan tangan, tapi dengan roh doa. Anak-anak pelajar pergi sekolah bukan dengan kaki, belajar dengan roh. Berjalan dengan kaki, melangkah dengan roh. Maka roh itu yang menguatkan kita. Okay, tuan-tuan, saya ringkaskan. Tak tahu nak ringkas macam mana. Zaman kita, tuan-tuan, ini Nabi membahagikan fasa kita kepada 5 fasa. Fasa pertama, Islam di puncak. Zaman Nabi ada. Yang kedua, tuan-tuan, fasa sahabat. Khilafah minhaj nubuwah. 30 tahun. Islam berada dalam genggam. Masa kuat. Fasa ketiga dipanggil fasa mulkan adhan. Islam dalam gigit. Masuk 11 selepas 1924. Ketika Nabi ada, Nabi wafat, hujung usia Nabi. Nabi pas baton Islam. Wahai Sayyidina Umar, Abu Bakar As-Siddiq, pas baton. Sayyidina Abu Bakar ambil baton Islam.
daripada tangan Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar memecut, umpama pelari pecut. Pas baton kepada Sayyidina Umar. Baton Islam pas. Sampai ke 1924, baton itu terjatuh dan terlepas. 1924, 3rd of March 1924, baton dan panji bendera Islam jatuh. Dan sampai hari inilah tuan-tuan, zaman kita disebut sebagai zaman terlepas. Terlepas waktu semayang, terlepas mengaji, terlepas Quran, terlepas kuliah, terlepas main masjid, terlepas memanjang, terlepas solat, terlepas jaga negara. Bila terlepas Islam, sebab tu musuh take over. Sekarang baru kita nak menangis, keluar daripada negara kami. Yang sebelum ni hampa, kenapa tak bela Israel kenapa tak bela Aqsa sebelum berperang? Kamu membuka ruang, kita yang membuka ruang. Ketika datangnya tuan-tuan Sultan Salim I dan Sultan Khalifah Uthmaniyah membela menjaga Al-Aqsa, kenapa tak sokong Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, almarhum Dr. Morsi? Ini pejuang-pejuang yang berani membunuh Yahudi depan mata. Hanya ada 3 pemimpin ni saja yang berani bunuh Israel Yahudi depan mata. Apa jadi? Terkujur lalu dibuang oleh negara, terbujur lalu dihumban oleh rakyatnya, hasutan termakan dan hasutan daripada musuh. Akhirnya pemimpin ini dibuang dan dibunuh. Bila 3 orang jatuh tuan-tuan, akhirnya Iraq, Mesir dipegang dan dicengkam oleh musuh. Sebab apa? Sebab kita yang membuka ruang. Kita melepaskan. Ada pemimpin yang bagus, tak jaga. Ada khalifah yang berani, tak jaga. Khianat, tikam belakang. Bila musuh jatuh, bila khalifah jatuh, sultan-sultan pemegang Islam jatuh, baru nak melatah. Bila orang hancur masjid, baru hancur. Yang waktu masjid ada, tak datang. Ni bukan marah nah, cuma suara tinggi sikit je. Waktu masjid ada, tak datang. Lembut sikit Macam tu je nak begitu. Jadi janganlah sampai masjid ni dibom tuan-tuan ya. Tak selesai ayat tu kan. Poin saya macam tu. Maksudnya, genggam sebelum hilang, jaga sementara ada. Hashtag. Ni anak-anak dan adik-adik ni. Genggam tangan ayah sementara sebelum hilang. Jaga sementara ada. Dah ada masjid, datanglah masjid. Sokong, support masjid. Jangan sampai dikunci, dibuang, ditutup. Baru nak, bila nak buka masjid? Zaman PKP. Bila buka-buka, tak nampak muka pun. Kan? So, itu kita. Sebenarnya, Allah sedang menegur kita ni. Teguran daripada Allah Azza wa Jal. Okay, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Kita sudah berada di penghujungnya. Nak habis dah? Okay. Kita masuk lebih dalam sikit. Walaupun di hujung-hujung dah tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa sebenarnya yang Allah nak ajar kita? Palestin ni disebut Ardul Mahsyar wal Mansyar. Kenapa kita kena ambil tahu? Palestin lah tuan-tuan disebut dalam hadis Nabi Allahumma salli ala Muhammad adalah bakal menjadi pusat pentadbiran negara, wilayah, dunia, ibu kota dan ibu negara dunia umat Islam satu dunia. Ardul Mahsyar wal Mansyar. Apa maksudnya? Bumi yang paling last untuk kita bernaung dan berpayung. Maksudnya, zaman tu no parti-parti, no kerajaan-kerajaan, tak ada apa dah ni. Yang ada hanya Al-Islam, Al-Mahdi, satu dunia. Seluruh umat Islam akan berpayung dan berbenaung di bawah naungan Panji Al-Aqsa. Maka Al-Aqsa adalah negara kita, masjid kita. Ada 5 bangunan di dunia yang dibina di atas tanah wakaf umat Islam. Yang saya dan tuan-tuan wajib jaga dan bela. That is ours. Mulai malam ni tuan-tuan kena hashtag, tuan-tuan kena update, tuan-tuan kena kata, yang pertama, we are Malaysian. We are Kuala Lumpurian. Tuan-tuan lah kan? Saya Penangian. Nasi Kandarian. Yang ketiga tuan-tuan, we are Gazan. We are Palestinian. Kita semua ni. Sebab apa?
Sebab 5 bangunan dibina di atas tanah wakaf umat Islam. Yang pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa. Yang keempat, masjid yang wajib kita jaga sebab itu hak kita. Siapa tahu? Tuan-tuan, kita berada dalam rancangan Ustaz Tanya, Ustaz Jawab. Yang keempat, Masjid Tunku Abdul Aziz, Sungai Penchala, Kuala Lumpur. Bukan. Yang keempat, Masjid Hagia Sophia, Istanbul. Itu masjid kita. Dan yang kelima, siapa boleh jawab? Yang kelima ni, hadiahnya Ustaz Manis akan pergi makan nasi di rumah dia malam ni juga. Jangan risau, beras saya bawa. Siapa boleh jawab 5 benda ni? Binaan yang kelima yang menjadi hak milik kita. Tanah wakaf umat Islam satu dunia. Geran tanah tertulis, kullu muslimin fil ardi. 4 masjid. Yang pertama bukan masjid. Jalan kaki dari Masjid Nabawi, keluar dah dekat Madinah. Jalan kaki lebih kurang 20 minit. Sampai di situ. Saya bawa jemaah tuan-tuan. Saya bawa jemaah setiap kali cuti sekolah kan. Saya pergi yang last baru ni. Seorang pun travel tak bawa. Saya sedih lah tuan-tuan. Yang ada hanya satu jemaah Turki. Travel Turki. Dia sampai ke tempat tu. Mungkin dia pun tahulah tentang sirah dan sejarah. Tuan-tuan kalau... hampir tepat Ustaz. Apa pun kita akan makan bersama malam ni Ustaz. Cuma Ustaz payahlah. Ustaz payah. Lupa Ustaz. Okay. Jawapannya adalah Stesen Jalur Hijaz. Kat mana? Depan Masjid Museum Ambariyah. Tuan-tuan type dalam Google ni kat masjid-masjid Madinah, bagi tahu kat pakcik driver tu, driver Arab, ya haji. Ya haji. Haji ingat pergi umrah tak? Ya umrah bukan ya haji. Haji. Museum Ambariyah. Masjid Ambariyah. Ambariyah, A-M-B-A-R-I-A. Di situlah tuan-tuan masjid. Dulu depan tu ada masjid. Masjid tu Blue Mosque, macam Blue Mosque. Satu-satunya cawangan Blue Mosque yang ada di Madinah. Tuan-tuan tengok, pelik dan unik. Depan masjid itu adalah stesen Jalur Hijaz. Stesen kereta api yang dibina oleh zaman Daulah Uthmaniyah. Dihadiahkan kepada Madinah. Daripada situlah tuan-tuan, barang-barang Nabi dibawa, diangkut ketika nak diserang oleh Wahabi. 1887-89. Wahabi nak curi barang Nabi. Datang Daulah Uthmaniyah. Sultan Abdul Hamid II ketika itu khalifah umat Islam yang terkenal dan agung. Maka dia yang selamatkan barang-barang Nabi. That is answer kenapa sebahagian barang-barang peninggalan Rasulullah, artifak dan barang asli zaman Nabi tersimpan di Museum Tok Kapi sebab pernah berlaku satu cubaan curi barang dan jasad Nabi di bumi Madinah Al-Munawwarah. Maka dibina stesen Jalur Hijaz itu. Stesen Jalur Hijaz itu stesen kereta api lah. Stesen kereta api. Ada lagi dia punya railway, tapi tak diguna pakai dah. Dah mansuh dah. Ditutup selepas 1909. Jatuh Daulah Uthmaniyah, Islam jatuh, Turki jatuh, Hijaz jatuh, Yahudi ambil Saudi, maka stesen tu telah dimansuhkan. Tetapi mereka tak berani buang dan bom kerana tanah itu dibina atas tanah wakaf seluruh umat Islam satu dunia. So 5 benda ni termasuk Al-Aqsa adalah hak kita. Itulah yang kita kena tahu. Kita kena ambil tahu sebab apa? Sebab kita. Tanah itu tanah kita, negara itu negara kita, masjid itu masjid kita. Saudara Muhammad. Okey, tuan-tuan. Apa yang ada? Dalam Quran Allah sebut Baitul Maqdis 3 kali. Allah sebut Al-Aqsa 2 kali. Allah sebut perkataan masjid 27 kali dalam Quran. Menandakan bahawa ambil tahu dan solidariti tentang Palestin adalah satu keutamaan yang wajib kita tahu sebab di situ ada sejarah kita. Okey, saya ringkaskan tuan-tuan. Apakah hak keistimewaan dan kedudukan bumi Palestin? Yang pertama, Nabi sebut bumi Anbiya. 123,988 orang Nabi selepas zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa lahir dan pernah duduk di bumi Palestin. 1. 2. Di bumi Palestin berlakunya solat jemaah paling ramai dalam dunia dalam kalangan Nabi-Nabi. Allahu Akbar. Nabi kita menjadi imam. Belakang tu adalah Nabi-Nabi dalam peristiwa Isra sebelum naik ke langit. Maka Palestin menjadi tempat solat jemaah para Nabi paling ramai di dunia. 2. Ini hak keistimewaan rakyat Palestin. 2.
Yang ketiga, kerana Palestin lah kita dapat ibadat solat. Tanpa Palestin, kita tak letak semayang, tuan-tuan. Palestin telah menghadiahkan, mengorbankan dirinya kepada jasad Nabi, pijak Dome of the Rock, Nabi naik ke langit, Sidratul Muntaha, ambil perintah solat, turun balik melalui Palestin sampai ke Mekah. Maka Palestin punca kuasa solat. 3. Palestin juga disebut sebagai Ulal Qiblatain. Semua ikut saya. Ulal Qiblatain wa thani masjidain. Ulal Qiblatain wa thani masjidain. Di Palestin juga adalah merupakan kiblat pertama kita dan masjid yang kedua kita di dunia. Mulai hari ini semua kena sebut kita. Tanah kita, ibu kita, anak kita, rakyat kita, ayah kita. Baru terasa dia punya kesolidaritian dan keempatian dan kesimpatian. Baru terasa denyut nadi. Tuan-tuan, seringkas, apa lagi yang berada? Kenapa Yahudi nak sangat bumi Palestin ini? Yang dia declare, dia buat sejarah palsu. Mungkin tuan-tuan pernah dengar kupasan saya di YouTube dan di video. Yahudi memang bangsa Nabi. Kelebihan Yahudi ni, yang pertama bangsa Nabi. Yang kedua, Yahudi ada 3 kitab. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa. Ketiga-tiga kitab ni mereka ada dan mereka pernah belajar. Secara teorinya, Yahudi kena jadi orang alim sebab kalian ada 3 kitab. Kita 1 kitab je. Betul? Logik akal macam tu lah. Hampa ada 3 kitab kot. Duduk pula dengan Nabi-Nabi. Sezaman dengan Nabi, setanah dengan Nabi. Tiba-tiba, bila, contoh macam mak lah kan, mak bagi phone untuk study, untuk belajar, untuk dan seumpamanya, tiba-tiba anak guna phone untuk maksiat. Mak kata apa? Ambil balik phone tu. Mak bagi untuk kau belajar, untuk study, memudahkan belajar kau. Mak ambil balik nikmat, tarik balik. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Sebab apa? Tak pandai guna nikmat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Jangan kata Allah tak payung. Allah bagi tanah. Allah bagi negara memang Palestin waktu tu. Tapi dengan syarat taat, ikut, patuh, akur pada SOP Nabi-Nabi. Tetapi Nabi Zakaria digergaji. Nabi Yahya disembelih. Nabi Isa nak dibunuh. Mau Allah tak marah? Ghairil maghdubi alaihim. Ayat tu ayat kecaman untuk Yahudi. Dah ada 3 kitab, duduk dengan Nabi-Nabi, dah ada tanah. Railah, hargailah. Dah ada tok guru mai, dah ada alim ulama dalam kampung kita. Taatlah, datanglah kuliah. Jagalah alim ulama tu. Jangan sampai alim ulama tu balik. Ustaz tu datang tak makan lagi. Bawa dia makan. Makan yang terbaik. Paling kurang di hotel. Macam tak faham je. Walaupun intro dengan sate, boleh yang tu. Maksudnya apa, tuan-tuan? Ra'i apa nikmat yang Allah bagi. Itu Yahudi. Akhirnya Yahudi, bila tak pandai guna nikmat, get out from any land and any country. Maka Yahudi tak ada negara. Sebab apa? Bentuk hukuman dan penganiayaan. Hukuman dan penghinaan Allah. Memang Yahudi tidak ada tanah. Berjalan, merantau ke Afrika, sampai ke Tanah Melayu. Siapa boleh sebut kat saya satu-satunya negeri Tanah Melayu yang ada Yahudi? Jangan cakap kuat-kuat sebab negeri saya, okey? Macam mana Yahudi tu masuk? Tapi itu bukan Yahudi Zionis, Mungkin ada orang buat kajian, Yahudi tu dia teringin makan nasi kandar. Jadi dia teringin sekali nasi kandar Sulaiman, tak ada makan mati. Yahudi itu masuk pada zaman British 1786 bersama dengan Perancis Silat. Yahudi dia di mana ada penjajah, di situ Yahudi masuk. Yahudi itu dipanggil Yahudi diaspora, yang spadik, yang suka nomad, yang berpindah randah, bukan Yahudi Zionis. Okey. Kenapa Yahudi nak sangat? Kepercayaan Yahudi, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Yang pertama,
Yahudi nak menyingkirkan kuasa negara Arab. Sebab dulunya Islam kuat, sebabkan Arab bersatu. Dulu tidak ada UAE, Kuwait, Bahrain, Oman, mana ada zaman Nabi. Yang hanya ada semenanjung tanah Arab disatukan oleh Nabi. Dalam perjanjian Aqabah, dalam perjanjian Madinah, Nabi satukan hanya ada semenanjung tanah Arab dan Yaman. Syam, Yaman, semenanjung tanah Arab, Palestin. Mana ada UAE, Kuwait, siapa yang pecah? Maka datang Yahudi melakukan dasar pecah dan perintah yang kita belajar dalam sejarah tingkatan 4 SPM dulu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, nak meruntuh dan menjatuhkan Islam, jatuhkan 6 negara Arab yang berada di sekelilingin Palestin. Maka 1979 ditandatangani satu perjanjian, dia panggil Deal of Century. 6 negara Arab bersatu bergabung dan bagi sokongan kepada Israel, iaitu ethnic cleansing. Apa tu? Penghapusan etnik secara beramai-ramai. Mereka 6 negara ini dah setuju, antaranya Saudi. Bila kita bongkar benda ni tuan-tuan, memang sangat kita tak percaya. Negara Saudi sokong Israel. 53.8 juta USD dolar setiap tahun diberikan kepada Mesir. Sebab di Mesir sedang buat satu perkampungan di semenanjung Sinai untuk rakyat Palestin dipindahkan daripada Gaza seluruhnya ke Mesir. By 2024, maka Palestin dengan harapan mengikut Deal of Century ini totally lost. Yang ada hanya Israel. Sebab tu mereka menekan utara, dihalau ke selatan. Itu cara paling halus dan licik. Dia tak bunuh secara bom. Sebab kalau bom, direct dunia akan bangkit, mungkin World War III. Untuk nak bagi halus, licik, maka halau, sekat elektrik, sekat makanan, sekat bekalan, biar mati senyap. Tapi Deal of Century ni 1977, 1979 dah kata dah, memang penghapusan etnik sepanjang 76 tahun. Ini tertulis dalam Deal of Century. Yang kedua, Yahudi nak bina Istana Dajjal. Yang ketiga, Yahudi nak rampas. Antaranya ada barang tinggalan manuskrip, wilayah, dokumentasi, evidence, buku, kitab, tulisan sejak zaman Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Sulaiman tentang sejarah kita yang berada di mana tuan-tuan? Di bawah Masjid Al-Aqsa. Namanya apa? Namanya Masjid Qadim. Ada Maktabah Hitiniyah. Bawah tu ada perpustakaan yang mengandungi 500 juta lebih kitab, termasuk kitab sejarah tentang bangsa Melayu yang disimpan pada zaman Sultan Salahuddin Ayub Ibnu Najmuddin Al-Ayubi. Ketika menangnya Islam pada 1187, ada sentuhan bangsa Melayu 1187, dan catatan itu, sejarah itu, rakaman itu tertulis tulisan asli di bawah, telah disahkan oleh Imam Besar Masjid Al-Aqsa. That is why Yahudi nak sangat hancur Al-Aqsa, sebab bukan nak masjid tu, dia nak kuasai benda yang di bawah. Dibuat laluan bawah tanah tuan-tuan. Nak sampai dah dekat tunnel. Ni nak sampai dekat Maktabah Hitiniyah tu. Kalau mereka sampai tuan-tuan, seluruh barang khazanah, mukjizat, barang-barang kita akan dilenyap dan akan dirampas. Dan mereka percaya, kalau mereka kuasai kitab-kitab sihir sejak Nabi Sulaiman, mereka akan kuasai dunia. Laluan bawah tanah sebelum 7 Oktober hampir sampai. Maka Brigade Al-Kataib Al-Syahid Al-Qassam yang menjaga laluan bawah tanah di sekitar timur Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, no choice, tidak ada pilihan. Maka serangan terpaksa dibuat pada 7 Oktober sebab nak menghentikan serangan laluan bawah tanah. Kalau tidak diserang 7 Oktober, maka Yahudi dan Israel akan sampai ke tempat titik punca kuasa kekuatan umat Islam. Bangsa Melayu akan tahu sejarah hubungan kita berada di Al-Aqsa. Maka Yahudi nak apa-apa? Kita kena pecah cepat-cepat sebelum geng-geng Sungai Penchala ni sampai. Jangan bagi mereka sampai ni. Dia buat apa? Maka kita kena rampas. Maka Al-Kataib Al-Syahid Al-Qassam telah melakukan serangan Yom Kippur 7 Oktober. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, akhirnya ketika itulah seluruh kekuatan anggota Israel dia rasa malu. Sebab apa? Sebab dana yang dibuat untuk membina radar dan kota Ashkelon, iaitu kota-kota senjata mereka tuan-tuan, paling canggih di dunia selepas Amerika, 135 bilion dia punya kos.
Tiba-tiba bila Israel serang ke atas tanpa ada satu isyarat, maka malunya mereka, weh, kita ni canggih kot kuasa dunia. Macam mana Brigade Al-Qassam yang hanya datang dengan paragliding, para layar pun beli kat Shopee je. Dah abang kata, tidak secanggih Israel. Oh, gelabah. Weh. Kita ni kuasa dunia ni. Macam mana boleh kalah? Bila kalah, tuan-tuan, maka geng bawah tanah terhenti laluan. Semua sibuk mempertahankan komando. Naik ke atas untuk mempertahankan kota radar dan senjata mereka yang diserang hendak oleh Pascal dan Paskau bergabung. Pascal di pelabuhan Zikim Utara. Paskau datang daripada atas. Laluan serentak. Inilah operasi taktikal perang yang luar jangka, unprecedented, unexpected, yang langsung tidak ada dalam pemikiran. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal dan bertawakal dan bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Akhirnya tuan-tuan, inilah yang telah memalukan Israel. Ini suasana keadaan bagaimana Islam di bawah pentadbiran Daulah Uthmaniyah 1517 sehingga 1917. Inilah ayahanda kawasan kita, tuan-tuan, yang jaga. Tuan-tuan kena tahu ni. Ni pembela Al-Aqsa, Sultan Selim I 1511 dan Sultan Abdul Hamid II. Ni pembela dan penjaga Al-Aqsa. Sehingga 1917 datang perjanjian, revolusi Arab, Turki jatuh, negara Hijaz jatuh. Barulah Palestin diserahkan kepada mandatnya oleh British. British ambil 1917, bermula 1917 sampai hari ini tidak ada lagi gembira dan suka serta momen hari raya di bumi Gaza. Kali terakhir. Tuan-tuan, ending dia macam mana? Ending dia bila Allah sebut dalam surah Al-Isra tu, Yahudi bila melakukan kerosakan kali kedua, mereka akan kalah. Kekalahan mereka semakin nyata. Ulama akhir zaman kata, perang kali ini adalah perang Badar moden. Perang Badar, tentera-tentera malaikat Allah turunkan. Saudara Muhammad, dalam setiap laporan yang dilaporkan oleh wartawan Israel, setiap seminggu 1,600 tentera Israel jatuh terkena PTSD, Psychotrauma Disorder, gangguan fizik dan gila. Tiba-tiba jatuh tanpa diserang. Ternyata bumi itu bumi gaib, bumi yang ada berkat dan tentera-tentera Allah yang kita tak tahu daripada mana. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka percayalah bahawa, saya ulang balik, maka Brigade Al-Qassam sebenarnya mereka menantikan doa dan munajat dan kesatuan, bukan perpecahan kita. Itulah kekuatan yang boleh memberikan mereka kiriman energi. Hantarkan doa kalian, hantarkan hajat kalian, hantarkan kunut nazilah ke kalian. Itulah senjata yang paling ampuh untuk merempuh benteng kota Ashkelon. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. Saya kira sekadar itu yang dapat dikongsikan. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ini dapat dijadikan sebagai satu titik untuk kita mengembalikan zaman kegemilangan sejarah kita. At least kita tahu, dahsyatnya bangsa kita. Saya tak sempat nak cerita. Cuma last saya sebut sikit, tuan-tuan. Kaitan dengan sumbangan bangsa kita, Saudara Muhammad 1187, ditemui mimbar Masjid Al-Aqsa yang telah ditukar baru oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia ketika dia menang, dia bermanifesto, kalau aku menang, aku tukar mimbar. Menang sungguh, 1187, dia tukar mimbar Masjid Al-Aqsa dengan Masjid Hebron. Dan ditemui dalam catatan sejarah, mimbar itu ada kesan ukiran daripada tanah Melayu. Maksudnya, dah ada orang bangsa sentuhan tanah Melayu 1187. Dan catatan itulah yang tersembunyi di bawah Masjid Al-Aqsa. Maksudnya, kita ni hanya tunggu masa untuk meneruskan legasi kesinambungan, sumbangan dan hubungan antara Melayu dan Al-Aqsa sebenarnya dah lama wujud. Kita hanya mampu meneruskan. Bangkit bangsaku, bangsa Melayu, bukan bangsa kaleng-kaleng. Saya pergi perpustakaan negeri Kedah 2 minggu yang lalu, dibongkarkan satu bilik yang agak sulit. Pengarah minta saya masuk. Dalam tu ada 24 manuskrip lama tentang bangsa Melayu yang ditulis oleh negara-negara dunia. 24 negara. Saya pegang.
Memang tak faham bahasanya. Maksudnya tuan-tuan, bangsa Melayu ni, bangsa yang telah diberi perhatian oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan bangsa-bangsa utama dunia. Mungkinkah bangsa Melayu ini akan lahirlah daripada Sungai Penchala ini? Bangsa Arab nampak macam tak boleh harap. Bangsa Kurdi dah jatuh. Bangsa Turki dah jatuh. Bangsa Barbar dah jatuh. Siapa yang nak membela Al-Aqsa? Mungkin pembebas Al-Aqsa itu akan datang dah. BSP, iaitu bangsa Sungai Penchala. Cukup sekali itu sahaja. Kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi. 999 jenayah membawa pada. Lupa lagi, dalam siri yang tak tahu bila. Terima kasih kepada pihak masjid. Terima kasih semua atas perhatian. Terima kasih tuan-tuan, berhenti mengejut. Saya flag saya pukul 11.30 ni. Okey, Sallallahu Muhammad. Mudah-mudahan Allah jaga tuan-tuan dan Allah perkasakan masjid ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Mudah-mudahan saya seponkan kemaafan andainya dan pastinya ada kekurangan, kecacatan, kelompangan di mana-mana. Sallallahu Muhammad, kalau tak dapat sikit pun dapat banyak. Kalau tak dapat minimum pun dapat maksimum. Maka kesimpulannya, selagi mana masjid ada, sokong, support, jaga, erangi, pegang, genggam sebelum hilang, jaga sementara ada. Qul qawla hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.